لو كان بيننا الحبيب لدنا القصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bunyi marah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih Tuan Pengurusi Haji Osari, seterusnya para alim ulama, tuan-tuan guru, ustazah, tuan-tuan imam, para alim ulama yang saya hormati dan saya sanjungi, seterusnya yang saya cintai dan saya sayangi, ayahanda dan bunda, muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali saya minta maaf saya lambat. Tapi nak cerita alasan lambat tu malu. Saya pengembara, jadi saya travel bawa baju. Saya cari kopiah, saya tak jumpa. Oh, saya singgah di KNS ni. Baru ni ada cok harga ni. Ni pun tak tahu, saya ikat lah tu. Jadilah, lawa-lawa lah. Saya minta ampun, minta maaf. Cari dalam kita tak jumpa. Wah, ada selit sini. Tak jumpa. Kemarin dengan PPUM, Pusat Perubatan Universiti Malaya. Tengah jalan-jalan, perak koyak kasut. Saya pergi cari kasut saya maklum. Pergi cari kasut. Kawasan Jalan Gasing, maklumlah. Saya tu kena horn saja. Saya first time pergi, saya tak bisa pergi pakai GPS. Orang tu horn saya, orang ni horn saya. Kata, boleh tak saya masuk pakai kasut sport? Dia kata, boleh lah Ustaz. Okeylah, saya pakai kasut sport lah. Saya masuk pakai kasut saya sport. Hari ni pakai kopiah pula. Tak apalah. Semua Allah yang bagi, mudah-mudahan adalah itu tersalah tang mana-mana. So ikhlaskan niat kita. Samalah nasihat saya untuk saya dan kita semua, ikhlaskan niat kita menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu. Wallahu a'lam. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah ayat 40. Siapa nak ambil Quran boleh, siapa nak rujuk pun boleh. Ini kita nak cerita ayat ni ya. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Berhenti situ dulu, takut tak sempat. Situ dulu. Ila akhir ayat. Sadaqallahul Aliyyul Azim.
muka surat balik kanan, dia duduk bawah tu sebelum nak habis tu, muka surat kanan tu. Surah At-Taubah. Saya nak tanya, kursi ni boleh bawa naik sikit? Boleh tak? Yang mana? Ni. Wow. Ni nampak saya rasa gelap. Rasa bersalah macam main lambat. Ayah dan bunda muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian. Mula sekali. Saya minta ampun, minta maaf kalau yang saya nak cerita hari ini bab hijrah, kalau bertentangan dengan mana pandangan ulama, kira saya minta ampun, minta maaf lah, tegur saya balik kalau saya salah. Okey? Hijrah. Hijrah ni pertama sekali sebutan. Jangan hijrah. Hijrah. Dia bukan hijrah, dia hijrah. Dia duduk tahu sini. Bukan di sini, sini Bongo. Sini. Hijrah. Dengan hijrah. Kalau saya dengar banyak kata hijrah Rasulullah. Dia hijrah. Man hajara. Harful ha. Okey? Dan huruf ra mesti kena terbaik dan bunyi sedikit. Ra. Hijrah. Ataupun kalau kita nak baca ayat Quran, bila bertemu saja huruf ra dalam kita nak baca tu, huruf ra tu kalau baris atas dengan baris depan, mau mesti tebal sikit bunyi dia. Contoh, ini Ustaz Ikmal Zaidi tegur saya. Tu saya tegur semua orang sama, jadi sama macam saya lah. Bagi kita dapat tambah ilmu. Dia kata, entah baca bagus, tapi ra entah bagi tebal sikit. Contoh dia, Qul ya ayyuhal kafirun. Nampak? Kafirun. Sini kalau buat slow-mo dia tak nampak, dalam TV je nampak. Sini kalau buat gerakan perlahan tapi bunyi boleh lah. Saya cuba bunyi. Tengoklah sekali lagi. Qul ya ayyuhal kafirun. Dia tak boleh. Qul ya ayyuhal kafirun. 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 Dia tebal sikit. Boleh? Kalau baris atas, Rabbal alam, Rabb. Dan bila kita membaca Bismillah, pastikan getaran ra itu ada sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan tak bunyi langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Jangan. Nirrahim. Boleh? InsyaAllah kita dapat lah. So hijrah kalau dari segi makna dia berpindah lah. Dalam hadis yang cukup famous lah bab hijrah ni, hadis ni nombor 1 dalam kitab 40 hadis Imam Nawawi. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. sekali lagi. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صدق رسول صلى الله عليه وسلم. Ayahna dan bunda muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian, jadi bila Nabi sebut hijrah, Nabi sebut berpindah. Berpindah ada 2. Satu, berpindah daripada buat benda yang tak baik kepada pindah kepada benda yang baik. Yang kedua, berpindah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. So ada 2. Dan ada yang tambah lagi, dia kata kita kehidupan sudah berhijrah daripada dulu lagi, daripada alam ruh, pindah hijrah masuk ke alam rahim, pindah masuk ke alam kita sekarang, pindah nanti masuk alam kubur, pindah nanti masuk, sentiasa berhijrah. Dan Nabi kata hijrah itu tidak akan hilang sampailah pintu taubat tutup. Makna kata sampai kiamat. Selagi tak sampai kiamat, hijrah ada. Ini dia kena bagi fakta dulu. Bagi semua faham. Boleh tak? Saya ulang sekali lagi.
Hijrah berpindah daripada satu tempat ke satu keadaan, ataupun satu keadaan ke satu keadaan, daripada yang tak baik kepada yang baik, daripada yang baik kepada yang lebih baik. Tapi dia fokus kepada yang tak baik kepada yang baik. Macam mana peristiwa hijrah Nabi. Okey. Yang kedua, berpindah menuju Allah Subhanahu wa taala. Yarhamkallah. Jadi, hijrah kata Nabi SAW dalam satu hadis baginda yang mulia, tidak akan hilang. Maksud kata hijrah sentiasa akan ada. Makna kata siapa yang nak berhijrah, silakan. Siapa yang nak berubah, silakan. Sehingga mana? Sehingga pintu taubat tertutup. Wallahu a'lam. Okey, itu boleh faham. Clear. Baik. Firman Allah yang kita baca tadi. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Kalau kamu tak mau tolong Muhammad, tak apa, Allah yang akan tolong dia. Apabila, izinkan saya cerita. Suatu hari, bila mana pengikut Nabi cukup 70 orang. Cukup 70 orang. Maka Nabi rasa comfortable sikit. Comfort sikit. Nabi rasa tenang. Makna kata ada orang yang ikut ajaran dia. Walaupun dalam hal keadaan ini, orang makin duk tohmah, orang makin duk kata, orang makin duk caci, orang makin boykot, orang makin buat macam-macam dekat Nabi dengan para sahabat yang ikut Nabi. Tapi Nabi dalam keadaan tenang. Sehingga kan apabila tidak tahan dengan segala benda yang berlaku, maka datang para sahabat bertemu dengan Nabi SAW. Kata mereka, "Ya Rasulullah, boleh tak kami nak buat tindakan? Kami dah tak tahan dah dengan segala benda yang berlaku pada kami." Maka Nabi kata, "Aku telah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala satu tempat yang kamu akan berpindah dalam kurungan hijrah. Kamu akan hijrah ke tempat itu yang nama dia Yathrib." Yathrib dalam kurungan Madinah. Maka Nabi kata, siapa-siapa di kalangan para sahabat yang rasa nak berpindah, silakan. Inilah mula-mula sekali Nabi bagi perintah untuk para sahabat memulakan hijrah. Dan orang yang pertama pergi ialah Abu Salamah. 3 orang pergi dulu, lagi 2 tak ingat. Itu saya nak cerita ni. Sebelum tu, tadi mula baca doa lagi. Itu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatik kama nawwarta al-ardha bi nur shamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf, berkalut tadi dulu betul. Berkalut-kalut itu daripada syaitan, bertenang-tenang daripada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Okey, sambung balik. Jadi 3 orang sahabat yang berpindah, seorang nama dia Abu Salamah, seorang saya tak ingat, isteri dia nama Laila. So 3 orang ni pindah dulu sampai di Madinah dulu. Ini first. Kemudian Nabi duduk dengan para sahabat. Dan Nabi bila dapat saja perintah tadi, Nabi kata Nabi diberitahu kata ada tempat yang Nabi akan berhijrah. Sekarang ni Nabi dapat perintah untuk Nabi berhijrah. Mula sekali Nabi pergi dalam hal keadaan waktu yang tak pernah Nabi jumpa Sayyidina Abu Bakar. Waktu matahari tengah rembang, pukul 12 tu. Kita kata bahasa kita lah no. Pukul 12 tu, Nabi keluar rumah, pergi rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam keadaan Nabi tutup kepala Nabi. Pakai lagu tu, tutup Sayyidina pasal panah. Pasal panah Nabi tutup. Nabi pergi rumah Sayyidina Abu Bakar. Bila Asma anak
Sayyidina Abu Bakar nampak, dia kata tu bukan Rasulullah kah? Nampak daripada jauh. Maka Sayyidina Abu Bakar kata apa? Tidaklah Muhammad datang, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang pada waktu ini, melainkan berita yang dia nak khabar main kat kita mesti satu benda yang besar. Dia tak pernah main time ni. Maka Nabi pun berjalan, masuk rumah Sayyidina Abu Bakar. Ni, nak sentuh sikit. Nabi sampai dalam kitab Rahiqul Makhtum, kitab sejarah Nabi, sirah Nabawiyah yang antara yang paling hebat ni, kitab ni, dia tulis apa? Nabi bila sampai rumah Sayyidina Abu Bakar, Nabi berhenti minta izin nak masuk dulu. Tu, dalam keadaan kalut tu. Dalam keadaan kalut nak habaq berita, nak rancang dengan Sayyidina Abu Bakar, sampai minta izin masuk dulu. Punya beradab. Kita kalau kalut, tak ada dah ma'asalam. Ni Pak mana ni? Dia dah masuk tu, tak ada bagi salam. Dia tak ada bagi salam. Dia masuk tu. Tak, jangan. Adab nak masuk rumah, sebut dalam Quran. Sebut dalam Quran. Serupa mana yang biasa saya highlight kata adab ibu bapa anak nak masuk bilik, ada sebut dalam Quran. Bab ni pun ada sebut dalam surah An-Nur juga. Dia kata apa? Jangan masuk rumah seseorang sebelum kamu minta izin dan kamu bagi salam. Makna kata Quran ni, dia hanya simpan benda, bukan simpan, merakamkan benda-benda yang world record saja, benda-benda yang hebat saja. Hebat baik dia rakam. Hebat jahat dia rakam. Takat cokiak. Takat cokiak dia tak rakam. Takat Abu apa nama yang kecil-kecil ni, Abu Lahab dia rakam. Yang ni dahsyat punya orang. Dia nak bagi contoh dekat orang, satu orang yang muka lawa, isteri nama Ummu Jamil pun lawa, tapi kalau duk lawan Islam tak ada cerita. Dia nak cerita benda tu. Tapi yang cokia bawah-bawah ni, dia tak cerita dalam tu. Kalau macam tu, tak apa, saya tambah lagi benda penting. Boleh? Saya biasa cerita dekat sini, maklumat tambahan. Saya rasa sini saya tak sebut lagi. Saya biasa sebut dekat sini, berkaitan dengan telinga. Ingat lagi tak? Itu dia dah. Allah. Yang ni je yang ingat. Recorder je yang ingat. Orang dia tak ingat lah kita. Saya ada biasa cerita, kata Allah memuliakan telinga, Allah memuliakan mata. Kita sentuh sikit, boleh? Bagi ingat balik, refresh balik. Kalau dah ingat, sebab saya nak tambah maklumat tambah. Saya baca-baca, saya terkejut. Oi, ni saya tak cerita lagi ke orang. Jadi saya nak kongsi bersama-sama, boleh? InsyaAllah. Dulu saya baca ayat firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Saya tunjuk telinga dulu ke mata dulu? Oh, tak pasal. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adhabun azim. Saya tunjuk telinga dulu ke mata? Telinga. Ini semua nampak. Jadi bila kata lagu tu, ulama kata, ini nak cerita kata Quran yang simpan rakam benda-benda yang penting, yang very, orang kata apa, extravagant, benda-benda yang bombastik saja ada dalam Quran ni. Yang biasa ni dia tak ada. Dia kata telinga ni Allah muliakan dia dulu daripada mata. Lagu sebelum ni kita kata bila kita tidur sebab kita tak dengar. Bila kita dah tak dengar, apa mata pun kelap. Kalau orang bagi ceramah tak dengar, dia berkelap. Dia berkelap. Dia nanti kelap. Tak betul. Biasa orang kita kan dengar orang ceramah apa, tiba-tiba dah tak dengar dah kawan cakap. Confirm tidur. Sama macam kita bangun tidur, kalau kita boleh dengar jam loceng, kita akan terjaga daripada tidur. Dengar orang bising, dengar orang tutup pintu, dengar bunyi kereta apa, semua kita akan jaga. Lepas tu, tak apa, yang tu memang saya selalu cerita. Dan saya buktikan. Ingat lagi tak cerita tu? Ingat kan? Okey. Ni yang nak tambah.
Tahukah ayahanda dan bunda muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian? Bila Allah memuliakan telinga, pasti telinga ini anggota yang dahsyat. Sebab saya sebut sekali lagi apa dia? Dalam Quran, dalam hadis, kalau ada kronologi, kalau ada scene by scene, kalau ada step by step, maka kena ikut step by step tu, kena ikut kronologi dia. Lepas yang ni, yang ni. Lepas yang ni, yang ni. Dia tak boleh jump kepada satu benda yang lain. Maka yang ni dia mula telinga dulu, dia mula mata kemudian. Dalam ayat lain Allah kata, Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Allah cerita kata, pekak dulu baru buta mai kemudian. Sama, Allah mula yang telinga dulu, baru nak main mata. Maka dia anggota yang hebat. Hebat lagu mana? Saya sebut di sini. Tahukah semua anggota yang tidak tidur dan 24 hours ready, dalam keadaan bersedia saja, dalam keadaan sentiasa bersedia, 24/7 dia duduk ready. Berlaku zap dia, kalau berlaku zap dia, adalah telinga. Bukti dia, masa kita tidur, bila orang ketuk pintu, bila orang bagi salam, terus telinga kita tangkap. Walaupun orang tu tidur mati tu special case lah. Tapi dia pun pasti akan dengar kalau tu, api, dia pun bangun cari. Tak. Makna kata telinga dia terkejut, telinga dia tangkap. Tapi bila kita bangun tidur, mata kita lagu mana? Dia tak ready lagi. Nak tengok lampu pun tak boleh buka sebelah lagu tu. Tengok bila buka pagi-pagi kan. Dia buka sebelah mata, jalan pun pedih-pedih mata. Dia tak ready. Tapi telinga, kalau orang cakap dengan kita, contohnya, bangun sana, pergi ambil barang orang lain. Kalau tak kunci kereta tahu mana? Ada. Dia boleh dengar dengan clear. Dia tak dengar kata kunci kereta tu bunyi lagu lain. Tak. Dia ready 24 hours. Anggota lain semua dalam keadaan tidur, tak ada ready. Kungfu tu mohong lah. Tengah duduk tidur, tiba-tiba orang ramai, dia boleh tangkap lagu tu, tipu lah. Tu tak ada lah. Buat boleh tangkap lagu tu kan. Telinga. Oh, kalau lagu tu baru satu, tak dahsyat mana? Okey, tambah lagi. Tahukah ayahanda dan bunda muslimin dan muslimat, anggota yang mula-mula sekali diberi penghargaan di hari kiamat esok adalah telinga. Pasal apa? Masih ingatkah kita apabila dunia ini sudah berlaku kiamat, kita semua akan mati dan akan dibangkitkan, betul? Isyarat kita nak bangkit seorang malaikat nama dia Israfil. Dia buat apa? Dia meniup sangkakala. Bila dia tiup benda berbunyi, anggota mana tangkap dulu? Telinga. Allah muliakan dia dalam Quran. Itu dia. Tak terfikir pun kita, sebab tu wafi anfusikum afala taqilun, daripada diri kamu. Jangan tengok dahsyat-dahsyat, tengok anggota ni, anggota tu, tengok macam-macam. Jangan lagi. Telinga tu saja, pendengaran tu saja Allah rakam dalam Quran. Hari tu saya sebut bab tidur apa semua. Orang kata, alah ustaz main dalil lagu tu saja. Adakah dalam Quran yang Allah sebut betul-betul kata manusia tidur sebab telinga? Ada. Takkan tidur pun Tuhan ajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelum baca, dalam sejarah manusia, siapa tidur paling lama? Semua boleh jawab soalan tu. Siapa? Ashabul Kahfi. Yang seorang lagi tu ada, tapi yang tu 100 tahun je. Yang seorang lagi tu ada, dalam juzuk 3 tu ada. Muka surat balik kiri, bawah kanan tu, yang dia cerita pasal tengok bekalan makanan dia. Unzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna wanzur ila al'idhami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Dia tengok makanan dia rosak dah, tapi bila dia tengok kambing dia yang kambing ke unta yang ada sebelah dia tu, bila dia tengok, ataupun kalde itu daripada mati jadi tulang sebab dia dah tidur 100 tahun dah. Dia bangun-bangun, Allah tunjuk depan dia, unzur ilal izami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Dia cantum balik, dia jadi balik kambing. Dia jadi balik kaldero. Allah suruh dia tengok, kawan ni tidur 100 tahun. Yang tidur paling lama 300 sinin wasdadu tis'a, 309 tahun. 300 tahun ikut kalender yang satu lagi. Siapa dia? Ashabul Kahfi.
Macam mana yang boleh tidur sampai 300 tahun tu? Apa yang Allah buat sampai dia ni boleh 7 orang ni 7 orang dan yang ke-8 tu anjing dia tu macam mana boleh tidur sampai 300 tahun? Dengar petua ni, siapa nak boleh amalkan. Dia tidur 300 tahun. Apa dia? Allah kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa darabna 'ala adhanihim fil kahfi sinina 'adada. Ayat yang ke-11 kot kalau tengok dalam surah Kahfi, ayat ke-11 kot. Sebelum ayat bawah tu saya minta maaf, saya tak berapa sihat sekarang ni. Tak pun minta maaf. Ayat yang ke berapa? 11 betul? 11. Ayat dia wa darabna 'ala adhanihim fil kahfi sinina 'adada. Maka kami nak pelihara budak 7 orang ni. Kami tutup telinga dia, hilang pendengaran dia, maka tidurlah dia 300 tahun dalam gua. Allahu Akbar. Ada semua. Ada semua. Oleh itu ayahanda dan bunda yang saya kasih sekalian, inilah sebab pasal apa Nabi berhijrah, Nabi bawa benda ni. Ilmu segala ilmu yang agung, Quranul Karim, Quran kalamullah, inilah yang Nabi bawa nak bagi semua orang faham. Kata siapa pegang Quran, dia hebat. Siapa yang Quran duduk dekat dia, dia selalu baca Quran, tahu tak tahu makna tu cerita lain, tapi dia adalah orang yang hebat. Sampai bab tidur pun ada. Cuba tengok kitab Injil apakah ada cerita. Ya, Taurat ada cerita. Jadi dalam Quran ni dia rakamkan benda-benda yang begitu dahsyat duduk dalam Quran. Sebenarnya ayah dan bunda yang saya kasih sekalian, saya dah terlupa macam mana saya boleh pergi tajuk tu tak? Tak, saya cakap pasal apa? Yang kata tajuk yang dahsyat tu dalam Quran tu, saya dah cakap pasal apa? Apa dia? Tak. Sebelum yang telinga tu saya bagi contoh. Dia duk ingat telinga nak bagus lah. Ingat telinga tu bagus. Sebelum tu saya ada sebut satu benda. Yang sebelum saya bagi contoh tu. Sebut nama-nama orang yang ni. Hijrah. Okey. Bila mana Nabi dapat perintah kata hijrah, maka Nabi pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam keadaan Nabi tak biasa pi pun time tu. Time tu tak biasa pi, tiba-tiba pi. Abu Bakar kata ni mesti ada benda besar dia nak cerita kat kita. Sampai ni minta izin masuk rumah. Ingat dah, minta izin masuk rumah, benda tu besar, nak masuk rumah orang minta izin. Yang tu benda besar Allah cerita dalam Quran. Nabi dalam keadaan kalut pun pi minta izin ke Abu Bakar, boleh tak masuk rumah? Abu Bakar kata boleh. Nabi masuk rumah, Nabi nampak ada Asma', Nabi kata dekat Abu Bakar, boleh kita cakap dekat luar lah. Abu Bakar kata benda apa ni? Maka Nabi kata, aku dah dapat perintah untuk keluar dalam kurungan hijrah. Maka bermula detik itu Nabi mula buat perancangan antara benda yang dirancang. Satu, Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar dia pergi hire 2 unta. 2 kenderaan. Kita kata 2 kenderaan lah. Unta nak kata kereta apa lah. 4-wheel drive lah. 4x4. Dia ambil 2 biji 4x4. Dia bagi dekat seorang ni. Yang kerja dia nanti akan pas kenderaan tu. Siapa dia yang penunjuk jalan tu? Apa nama dia? Siapa ingat nama dia apa? Apa ke saya lemah sikit ingat nama orang ni. Dia yang kerja penunjuk jalan. Orang Yahudi tu yang Nabi hire dia untuk tunjuk jalan. Bagi dekat dia. Suruh dia jaga kereta ni. Bila sampai timing tertentu, bawa 2 4-wheel drive ni, Nabi dengan Abu Bakar naik. Okey. 1. 2. Habang dekat anak dia yang lelaki, malam hang pergi tidur dengan kami di sana. Siang sebelum subuh hang balik main duduk di Mekah siang. 3. Asma' kerja hantar makanan. 4. Nabi bicara Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ali, hang ditugaskan untuk lambat sikit berhijrah. Pasal pertama,
hang kena ganti tempat tidur aku. Selimut dengan ni, aku punya selimut daripada Hadrami, daripada Yaman yang aku dapat, hang selimut dengan yang ni, hang tidur. Yang kedua tugas hang kena bedokkan barang-barang yang Nabi simpan. Nabi adalah satu orang yang daripada mula, sebelum orang kenal Nabi sebagai seorang Nabi, pesuruh Allah SAW, sampai Nabi dah jadi Nabi Muhammad SAW, orang kenal dia dengan gelaran Al-Amin. Maka barang-barang amanah, masa tu bank mana ada? Simpan dekat Nabi. Simpan dekat Nabi. Jadi barang-barang tu bila Nabi nak keluar, siapa nak bagi? Maka Sayyidina Ali, pasal dia budak cerdik, Nabi bagi dia, suruh dia beda. Dapat gambaran? Okey. Dalam keadaan terancang macam tu, ayahanda dan bunda muslimin dan muslimat, okey, dah ready dah macam tu. Malam tu Jibril datang kepada Nabi SAW. Dia kata, Muhammad, malam ni hang kena keluar. Macam mana Nabi tahu kata Jibril bagi isyarat kata malam ni kena keluar? Sebab Jibril pesan dalam bahasa, jangan tidur di tempat kamu yang biasa kamu tidur. Maka Nabi tahu malam tu malamnya. Maka sebelum itu, bila Nabi dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dah buat perancangan, orang kafir juga ada perancangan dia. Diketuai oleh 10 orang kabilah yang besar-besar, antaranya apa nama Abu Jahal dan juga apa nama Abu Lahab. Dan daripada 10 orang ni terbit lagi 10 orang bawahan dia, yang mana kita panggil sebagai assassin, pembunuh upahan. Tapi assassin ni, tadi dia ada cerita assassin ni, nampak macam teror tapi tak teror. Dia ada seorang lagi, yang ni memang orang kata apa, platinum punya assassin. Yang ni dahsyat. Sekali kita cerita sampai insya-Allah. Maka illa tansuruh. Sebab apa? Sebelum Nabi nak dapat perintah hijrah tu, semua sahabat Nabi sudah keluar berhijrah. Tinggallah beberapa kerat, dan yang sikit tu adalah dalam lingkungan yang termasuk dalam tu Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan juga Sayyidina Ali, termasuklah Asma' dan Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq, anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Okey. Malam tu berkumpul di rumah Nabi 3 orang. Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Duduk dalam rumah tu, mai saja lepas nak dekat gelap tu, terus rumah Nabi dikepung dengan orang kawat, macam kawat tu lah, penuh keliling rumah Nabi, duduk dalam. Ni dekat luar Abu Jahal kata apa? Yang ni yang dirakamkan dalam kitab sirah, dia kata apa? Ni semua pakat tengok ni, yang ada dalam rumah ni Muhammad. Ni dah terjemah bahasa Melayu utara lah. Ni pakat tengok ni, dalam rumah ni ada Muhammad. Dulu dia duk ajak semua orang beriman dengan dia, dan siapa ikut dia selamat. Lah ni semua tengok sat lagi apa nak jadi dekat dia, selamat tak selamat. Tu dia punya belagak. Dia jerit kat luar rumah tu. Memang dalam rumah tu ada Nabi. Ada Nabi, ada Sayyidina Abu Bakar, ada apa nama Sayyidina Ali. 3 orang duk ada dalam tu. Memang betul. Maka semua pakat tunggu. Pasal apa? Mereka tunggu arahan. Midnight baru serbu masuk. Bagus juga dia pun ikut arahan. Tunggu lah. Tunggu. Allah kata apa dekat Nabi? وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Nabi ambil tanah ni, baca yang tu, tabung pergi dekat mereka semua jadi lagu macam mamai. Nak habaq teror tak teror, keluar kok pintu depan. 2 orang. Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidina Abu Bakar. Illa tansuruh. Kalau kamu tak mau tolong dia, tak apa. Faqad, sesungguhnya nasarahullah, Allah yang akan tolong dia. Jangan takut. Kat kita ni saya nasihat.
Nak buat benda baik, jangan takut. Allah akan tolong, insya-Allah. Ikhlaskan hati kerana Allah. Pasal apa kena sebut ikhlaskan hati? Sebab innamal a'malu binniyat, dia kait dengan hijrah sekali. Boleh? Alright. Kemudian Nabi keluar pergi rumah Sayyidina Abu Bakar. Keluar pergi rumah Sayyidina Abu Bakar. Daripada rumah Sayyidina Abu Bakar baru keluar ke pintu belakang, baru okey. Saya ni lemah juga sirah dan juga peta-peta, dan ni saya lemah juga geografi ni. Cikgu saya jenuh ketuk kepala, tak pandai-pandai ni. Saya pun tak tahu macam mana nak pandai. Geografi tu dia kira Mekah dengan Madinah tu makna dia kalau nak pergi dekat Madinah, Nabi kena naik ke utara. Jadi Nabi nak kena naik lagu tu. Tapi dah pergi rumah Abu Bakar, dia potong kat selatan dulu. Dia sampai lagi, 4-wheel drive belum sampai lagi. Maka jalan kaki. Dia jalan kaki kat belakang tu, jauh sungguh. Kalau kita tengok peta, nampaklah pendek. Peta pojok orang duduk dalam tu. Jenuh. Memang Nabi jalan dengan Abu Bakar, potong kot selatan dulu. Bila sampai kot selatan, baru Nabi potong belah kanan. Mana kata kalau turun selatan ni, mana kata muka menghadap ke bawah lah, no? Jadi belah kanan belah sini lah. Turun, potong kanan, pergi dekat belah laut. Bila sampai dekat laut tu, baru potong pula naik ke atas. Sebab jalan itu jalan yang orang tak guna langsung, ataupun dalam riwayat yang lain dia kata ada tapi terlalu rare. Sikit sangat orang jumpa, selisih sikit sangat. Macam highway Karak je, macam highway yang jarang-jarang orang jumpa. Orang tak ada, dia nak sebiji lampu baru sampai. Dia jarang highway tu orang lalu. Yang ni dia lalu. Ikut atas balik baru pergi Madinah. Perjalanan nampak. Okay. Dalam perjalanan potong tu, turun tu potong ke belakang, tiba-tiba patah balik dekat rumah Nabi punya cerita. Mereka tu tak settle lagi tu, assassin cakriah ni. Mereka duk tunggu sembang tu, tiba-tiba satu orang mai, geng mereka juga mai. Dia kata ini semua ni duk tunggu buat apa? Bukan yang ni lah, duk tunjuk lagi kata yang ni pula. Ini apa semua ni duk tunggu buat apa ni? Dia kata kami tunggu Muhammad lah. Muhammad apa? Aku nampak dia keluar dah dengan Abu Bakar tu, pergi potong kat belakang. Dia kata hang ni gila. Kami duk ada dekat sini 100 orang, takkan dia boleh keluar. Hang cuba hintai kat lubang pintu. Hintai kat celah tu, nampak dia duk ada dengan selimut Hadrami. Jadi siapa dia? Sayyidina Ali karamallahu wajah. Dia kata tu duk ada bawah tu. Mana ada lagi? Pakat tunggu tengah malam pun tengok Nabi tak bangun tidur. Dia tunggu lagi sampai ke subuh. Ni cerita dulu. Nabi tu duk teruskan perjalanan lah tu. Okey, kita fokus kat sini dulu. Tunggu sampai subuh. Bila subuh kata, tak boleh jadi ni, takkan tak jadi berhijrah. Depa pun dapat arahan, pecah masuk. Boom. Ni macam cerita gerak khas ni. Pecah masuk, boom. Tengok tu, tarik selimut tu, Sayyidina Ali duk ada dekat bawah. Bila Sayyidina Ali duk ada dekat bawah, dia kata, lah kita semua sudah kena. Mana Muhammad? Tanya Sayyidina Ali, kata, saya tak tahu. Mana saya nak tahu Nabi pergi mana? Dan kebanyakan yang orang cerita sirah ni, bila mai tangsim, dia kata apa? Bagus orang kafir. Tengok Sayyidina Ali, dia tak buat apa pun, dia pergi cari Nabi Muhammad SAW. Yang tu je. Saya abang kata dah. Dalam sirah, bila Sayyidina Ali, dia kata jahat tu jahat juga. Bila Sayyidina Ali kata tak tahu, mereka tabuh dia. Mereka belasah dia. Buka Rahiqul Makhtum baca. Mereka belasah dia dalam rumah tu, tak cukup tu, tanya lagi, tak jawab. Mereka tarik dia pergi depan Kaabah, belasah pula depan Kaabah. Kena depan Kaabah, tak mau jawab juga. Buka pintu Kaabah, tahu buang masuk dalam tu, kunci. Tu dia. Ni kata hijrah ni. Cerita ni tu yang siapa pergi haji tu, ni peristiwa ni duk berlaku keliling Kaabah tu. Kalau dia tahu cerita ni, keluar air mata ni bercerah. Tang tempat dia duk sujud tu, duk tawaf tu, duk pergi dekat Kaabah, duk pegang tu, tang situ tu. Ni Sayyidina Ali kena tabuh. Pasal nak bantu Nabi ni, pasal dia tak puas hati pergi rumah Sayyidina Abu Bakar. Nabi masih meneruskan perjalanan. Pergi pula rumah Sayyidina Abu Bakar. Ketuk pintu, panggil, keluarlah siapa anak perempuan Sayyidina Abu Bakar lah. Asma, satu orang perempuan yang dahsyat dia.
Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma orang dahsyat. Pasal daripada zuriat dia keluar orang yang paling dahsyat. Siapa dia? Umar Abdul Aziz. Mai daripada ni, rumpun ni. Sebab tu kita kata keluarga yang hebat dia akan lahirkan zuriat yang hebat, insya-Allah. Dan kita doa, ya Allah ya Tuhan kami, jadikan yang ada dalam ni zuriat-zuriat yang hebat, amin ya rabbal alamin. Boleh saya sambung? Okey. Buka-buka keluarlah Asma. Bila Asma keluar, mana ayah kamu? Mana Abu Bakar? Tanya. Asma kata, manalah saya nak tahu. Takkan ayah kamu tak abang kat kamu? Oh, dia pergi mana? Mana ayah kamu? Tanya. Tak tahu. Memang tak abang pun, dia tak abang. Tak tahu. Mana baik kamu cakap betul-betul. Cakap kata tak tahu, maka Abu Jahal pun semua pakat berunduk daripada rumah tu. Ni Abu Jahal ni dalam sirah ni, saya tak cakap bohong. Abu Jahal tu bila dia tengok Asma lagu tu, mana ayah kamu apa semua tanya, tak jawab, kata tak tahu. Dia kalih-kalih tu, dia pusing balik dekat Asma. Dia bagi sekali. Terkeluar subang dalam sirah sebut. Tu dia punya dahsyat kena sampai terkeluar subang, Syekh. Dan yang orang perempuan kalau kena tabuh sampai terkeluar subang tu lagu mana tu agak-agak. Tapi sini tak tahulah, tak bisa rasa lah, sebab sini semua orang baik, alhamdulillah. Tapi tu nak abang kata sampai terkeluar subang. Allahu Akbar. Maka mereka masuk bilik mesyuarat balik. Mereka bersyuarat. Kita biar mereka mesyuarat saya dulu, kita pindah cerita Nabi pula. Masuk cerita Nabi. Ni nak cerita satu-satu bagi semua orang feel, rasa macam mana yang kata hijrah Nabi ni. Yang orang kata hijrah ni dia bukan. Tu siapa yang pergi Mekah, Madinah tu, kalau dia baca sirah bab ni saja hijrah, teriak ayat mata lah. Nak pergi tu bukan kata ni 400 kilo. 400 kilo nak pergi ke Madinah tu. Nabi SAW jalan. Bila jalan sampai di satu kawasan, nama dia Gua Sur. Gua Sur, Bukit Sur tu ada Gua Sur tu. Maka Nabi, ni nak cerita Gua tu punya keadaan. Kalau saya salah cerita lepas ni, kalau ada ustaz-ustaz yang hebat cerita, kira cerita saya ni kumalah sikit, sebab saya ni tak berapa pandai sangat, cuma nak bagi gambaran saja. Sampai dekat bukit tu, maka Nabi, bukit ni nak cerita kata, punyalah curam, punyalah batu dia dahsyat, punyalah time tu nak abang kata waktu yang kritikal. Nabi sambil naik melecup kaki Nabi, berdarah kaki Nabi. Ni luka pasal pijak batu tu punya pasal. Nak rabat naik bukit tu. Naik dengan Saidina Abu Bakar sampai tengah jalan. Abu Bakar, Allah, sahabat kekasih Nabi, dia kata tak apa, dia ambil Nabi, dia bubuh belakang dia kabar ni. Allah, kita kalau pergi jogging dengan kawan-kawan rumah tak bawa dah. Tak bawa dah. Aku balik luar pahan tuan tu siapa anak, dia tinggal kawan ni. Sebab tu Nabi pilih dia. Kokong Nabi tu, kokong ni faham kan? Kokong belum faham tak? Kalau bahasa orang putih dia kata kok carry. Dia kok Nabi kat belakang dia naik ragah. Ragah pula dah. Rabat pula dah. Daki bukit tu. Dia ragah bukit tu dengan Nabi. Nabi duduk belakang dia, naik bukit tu sampai dekat gua tu. Bila sampai kat gua tu bila kita dia rabat naik, bila sampai gua tu dia macam turun sikit. Jadi Sayyidina Abu Bakar letak Nabi, dia masuk dulu. Dia kata biar hamba masuk dulu. Maksud kata, kita kata bahasa Melayu lama lah, biar tuan hamba masuk dulu. Hamba nak tengok kat dalam, tuan hamba tunggu di sini lah. Dia pun masuk dalam, dia sapu bersih semua, dia check apa semua, dia tutup lubang-lubang yang mana yang unnecessary. Kemudian dia pelawak, dia kata, ya Rasulullah, masuk. Dia panggil Nabi masuk. Bila Nabi masuk duduk dalam tu, maka dia ambil kepala Nabi, dia riba, duduk atas riba dia. Allah, tuan-tuan, ada benda yang saya kasih, boleh nampak dah macam mana punya BFF ni, best friend forever. BFF. Dia kena pakai bahasa canggih lah, bahasa Facebook. Dia kena baca
pakai bahasa Facebook. Cuba tengok ni, macam mana punya kawan baik ni letak pala atas paha dia. Cuba Tuan Haji pergi letak pala atas paha Haji Razali tu. Macam bersilat kata, dia macam hebat. Kita terkejut, benda tu tak biasa jadi budaya kita. Tapi ni sebab letih dia tengok Nabi. Nabi mastermind. Bila mastermind, otak ni dia berat. Nak fikir apa yang nak jadi, nak dapat wahyu lagi, nak baca doa lagi, Quran lagi, berat ke Nabi ni. Abu Bakar riba Nabi. Dalam masa yang sama, ujung kaki dia tutup, buang satu lubang balik tepi ni yang dia tak ada tutup. Dia nampak ada kalajengking, dia tutup, buang dengan kaki dia situ. Tutup pun meniti air mata dia. Meniti air mata dia tutup. Jaga Nabi, bila Nabi duduk atas riba dia, kepala Nabi duduk bawah mata dia lah. Duduk pangku Nabi tu, bangku tu pedih, lama pedih tu. Kalau jengking getik dia, gigit. Getik tu dia macam cuit sikit tu. Kalau gigit tu macam tu. Yang ni dia getik tu macam tu, macam tu. Dia getik kaki tu pedih kali. Tahan tu keluar air mata. Duduk jatuh kat pipi Nabi. Bila jatuh kat wajah Nabi yang mulia, Nabi tersedar. Nabi kata, ni pasal apa? Abu Bakar ni teriak. Abu Bakar kata, ni aku kena getik kaki. Nabi pun buat apa? Nabi duduk kat kaki dia, sembuh kaki dia. Maka tunggu, duduklah berdua-dua sahabat itu sambung ayat Quran tadi. Id akhrajahu alladhina kafaru thaniyasnain. Bila berjaya dikeluarkan dua orang daripada kepungan orang kafir, keluar. Id huma fil ghar, kedua-duanya duduk dalam gua. Maka duduk dua-dua orang dalam gua. Kemudian bila duduk di situ selama 3 hari 3 malam, yang hantar makanan adalah bukan Asma'. Jangan silap lagi tau. Asma' belum tang sini lagi. Asal lagi cerita Asma'. Yang selalu kita ingat hantar makanan tang sini Asma' kan, yang dia ikat tali pinggang tu kan. Bukan. Jangan silap. Nabi dahsyat. Nabi buat apa? Nabi PhD, Pizza Hut delivery. Nabi ni delivery memang. Nabi sudah ada satu orang, ingat tak dalam sirah Nabi yang tutup jejak kaki Nabi tu, siapa dia? Ada seorang sahabat mengembala kambing. Sungguh dia bawa dekat Nabi steak. Daging kambing panggang dengan susu kambing, bawa pergi sambil dia duduk jalan dengan dia saja daging kambing, susu kambing. Siapa isyarat kata ada orang main. Nabi tahu kata dulu horn tak ada. Kalau McDonald dia main ten dia horn kan. Ni tak ada horn, dia sebut lalu begitu. Daging kambing, susu kambing, Abu Bakar dengan Nabi sudah ready, dia pergi hantar. Sambil dalam masa yang sama, kerja dia tutup jejak kaki. Siapa dia? Anak Sayyidina Abu Bakar, Abdullah, yang mai teman bapa dia dengan Nabi tidur dekat gua. Dia cerita dia. Makna kata kalau macam ni punya Nabi TikToknya mastermind lah. Tak ada. Jadi kita yang mana nak berhijrah kena ada plan dulu sebelum kita nak berhijrah. Mana boleh terus sasa nak berhenti terus satu benda tabiat lama. Rancang. Mana boleh sasa tengok masuk hijrah duk pergi pegang Quran baca 3 juzuk sehari. Terkeluar otak. Mana boleh. Panas otak ni kalau baca Quran lama-lama. Tak boleh. Dia kena ada perancangan. Subuh berapa baris, Zuhur berapa baris, Asar nak pergi main, nak pergi jogging, pendek sudahlah 2 baris sudah. Rancang. Bila sudah macam tu, berhenti sah. Patah balik kepada cerita yang tadi. Masuk dalam bilik mesyuarat golongan kafir. Dalam bilik mesyuarat tu kata, ni apa ni, kita ni terlepas Muhammad ni, hampa jaga macam mana? Duk jadi huru hara dalam tu. Dan dalam di kalangan assassin yang cokil tadi tu, ada satu orang, dia platinum assassin, nama dia Suraqah. Suraqah duk ada sekali dalam meeting tu, dia duduk bodoh dalam tu, dia kata dia duduk termenung bodoh macam tak ada apa. Duduk dia dengar maklumat. Dia ni lah yang lagi kejar Nabi. Dia seorang saja yang dapat, yang lain tak dapat dah. Maka berhenti. Tu genting dia tu patah balik dekat Nabi.
Bila patah balik dekat Nabi, Nabi duduk dalam tu 3 hari 3 malam. Tiba-tiba first group assassin dihantar untuk pusing satu Mekah. Bertebaran pusing dan semua pi di semua arah, termasuklah ke bukit tadi tu. Gua tu sampai, ingat tak saya kata tadi, gua tu dia masuk, dia turun ke bawah sikit. Kan tadi saya sebut kan. Jadi Nabi duduk ada tang bawah. Depa naik dah tang atas tu. Abu Bakar duduk dengan Nabi dekat bawah. Nampak kaki tu, bayang-bayang tu dah nampak dah di celah-celah batu tu. Maka Abu Bakar pegang Nabi, dia kata dia takut. Yang tu yang ayat Quran kata apa? Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Nabi kata, hai Abu Bakar, jangan takut. Aku yakin Allah ada dengan kita. Kita berdua, yang nombor 3 Allah. Maka duduk di situ. Dan dalam kitab sirah dia kata, bukannya jauh. Dalam bahasa kita kata apa? Sejengkai je dah nak jumpa, tapi tak nampak. Pasal illa tansuruh faqad nasarahullah. Allah tolong dia. Kalau kita semua tak mau buat sunnah Nabi, tak apa. Sunnah Nabi orang lain nanti buat. Kalau kita tak mau ikut sunnah Nabi, tak apa. Orang lain nanti buat. Kita tak mau ikut gaya hidup Nabi dan orang Islam, tak apa. Orang lain Nabi Allah nanti utuskan untuk buat. Tak lakulah. Tak jumpa, pusing, kelitin. Allah. Ni pusing. Dia pusing, cari tak jumpa, balik semua. Bila balik, cukup 3 hari Nabi duduk dalam tu, 4-wheel drive sampai. Sampai 4-wheel drive, tiga mereka bergerak ke arah sebelah pantai tadi tu. Bergerak sebelah pantai, terus naik ke belah utara, nak pergi ke Madinah dalam perjalanan. Bila dalam perjalanan jalan tadi, kita kata jarang orang jumpa. Tapi satu hamba Allah sudah nampak. Satu bayang-bayang daripada jauh tu dia nampak. Orang bukan yang duduk jalan tu, jangan tengok dia. Duduk jalan daripada jauh. Dia balik masuk dalam bilik meeting tadi balik. Sebab dah dicari tak jumpa, masuk balik meeting. Dia masuk, dia buka pintu, dia kata apa? Hai, hampa tahu tak, tadi aku nampak ada 2 bayang-bayang. Duk ada balik laut tu, duk jalan tu, balik laut tu duk jalan. Aku nampak 2 orang. Dan aku tahu, kata yang tu, Muhammad dengan Abu Bakar. Suraqah dalam hati dia dah tahu dah kata yang tu Nabi. Tu kata dia cekap. Tapi dia tahu, kalau semua orang pergi lagi, semua pakat habis, settle. Dia bangun, dia kata, aku nampak dah mereka tu. Tu simpulan mana atau mereka 2 tu berjalan. Bukan Muhammad dengan Abu Bakar. Hanya nak buat cerita, bukan. Ada nak pergi jalan kot jauh. Ini semua bahasa utara lah, dia tambah semua bagi sedar. Lepas tu, kawan tu beredar saja. Nabi SAW, bukan Nabi, Suraqah tadi, dia duduk saat dalam meeting tu. Lama-lama dia beransur keluar. Masuk. Dia terus bagi tahu dekat hamba dia, hang bawa kuda aku yang ada dalam semak tu, dia simpan dalam garaj. Dia punya Ferrari, dia simpan dalam garaj. Kuda Ferrari dia simpan dalam garaj. Dia kata tolong bawa keluar. Yang dia ni macam mana? Dia pegang lembing panjang tu, mata tu dia nak abang kata macam mana dia punya berhati-hati dan dahsyat dia nak pergi bunuh. Dengan orang kata apa, dalam saya ni suka baca komik, jadi bahasa komik dia kata berbau aura pembunuh. Punya aura pembunuh tu. Dia seret tongkat lembing tu ke tanah tu, dia seret ke bawah tu, dia mengangkat, dia nampak kuda dia dah ada, dia terus dia pacu kuda dia pergi cari Nabi SAW. Allah, saya jerit kuat sangat kah? Allah. Pacu, bawa lembing, buk naik kuda, pergi cari Nabi. Geduk. Lihat Nabi naik 4-wheel drive, dia naik Ferrari atas padang pasir. Sampai. Dia sampai dulu lah. Bila dia dekat dengan Nabi, full stop. Kita ulang sikit. Sebelum dia nak jumpa dengan Nabi, Nabi duduk jalan dengan Sayyidina Abu Bakar. Apa yang Sayyidina Abu Bakar buat? Jalan dekat highway tu dia ada RNR. Ini semua saya guna bahasa kita mudah faham. Ada RNR, satu tebing yang digambarkan, tebing tu tinggi. Jadi bila matahari duduk balik sana, panas, duduk balik tebing tu, tak redup lah. Maka Nabi pun berhenti di situ, Nabi tertidur. Bila Nabi tidur senang dekat situ, Abu Bakar kata, Rasulullah saya nak rehat tidur. Tak apa, saya nak pergi jalan-jalan tengok. Tengah-tengah jalan, nampak satu orang gembala kambing. Ni orang lain pula, ni tempat dah jauh dah jalan. Jumpa satu penggembala kambing, dia kata, ada susu tak? Ada. Kambing hang ada susu tak? Ada. Yang mana yang betina yang ada susu? Dia kata, yang ni. Nabi pun pergi.
Sayyidina Abu Bakar pun ambil bekah, isi perah masuk dalam tu. Nak kejut Nabi, kesian, tidur, peganglah, tunggu sampai Nabi bangun. Syaklah cerita dia ni. Dia punya friendship dia tu lain tau. Dia punya sayang tu yang Nabi kata inni uhibbuka fillah tu. Dia punya cinta dia, hub dia tu lain. Nak cari hang ni tak jumpa lah kawan kita lagu tu. Pergi ziarah kawan kat hospital pun dia duduk main SMS lah. Duduk Facebook kawan dia lain. Ni kawan kita dia nampak macam sihat. Dia duduk anak Facebook status masa ziarah kawan dia guna BlackBerry. Dia tak pergi sepegang kawan dia, peluk tangan dia, usap dia, kucuk dia. Dia tak buat lagu tu. Ni Nabi ni Abu Bakar pegang susu tu, tunggu Nabi bangun. Sementara tunggu dia buat apa? Dia ambil sikit ayak, dia renjih sikit bagi dekat susu, bekas susu tu bagi sejuk. Sekedip. Ini dalam sirah saya cerita sebiji dalam Rahiqul Maktum. Buka nanti rujuk. Jangan takut saya tak boleh bohong dia pakai serban. Ayanda nama-nama muslimin dan muslimat yang saya kasih. Ni boleh duduk lagi kan, cerita ni tak habis lagi. Madinah tak sampai lagi. Kau nak dengar Ustaz lain buat cerita, saya berhenti, tak ada masalah. Cerita sikit lagi boleh? 5 minit lah, 5 minit. 5 minit lah. Lepas tu continue, nanti suruh Ustaz lain sambung cerita tu. Dia genting saat ni. Lepas tu, bila jadi macam tu, Nabi duduk tidur, Nabi bangun. Bila Nabi bangun, dia suah susu. Nabi dah hapak, kata Nabi lapar tak lapar, Nabi minum sampai habis susu tu. Nabi minum sampai habis, kenyang Nabi bangun. Dan Nabi kata dekat Abu Bakar, boleh tak kita bertolak sekarang? Abu Bakar kata, jom. Maaf naik. Bila kata naik bertolak tu yang main tadi Ferrari ke belakang. Time tu zoom sampai satu Ferrari. Dia kata, aku dah nampak dah Muhammad. Ikut accurate aku, kalau aku lembing Muhammad ni. Bahasa utara dia kata apa? Tobat kena dia. Tobat kena. Tobat tu maksud kata tak cong dia, memang kena dia. Tobat mesti kena dia. Dia kata, tengah aku bawa aku nampak Muhammad tu, aku angkat saja. Kaki kuda dia terjerluh masuk. Jerluh. Ni benam. Bila kata kaki kuda dia benam, nampak tak dahsyat. Kaki kuda dia terjerluh. Nampak macam mana kuda dia jatuh. Jatuh lagu tu. Sampai kata kaki kuda dia tak nampak. Nak abang kata jerluh dalam tak dalam. Yang tadi Nabi bukan lalu kat situ. Nabi lalu. Sebab tu Allah kata apa? Sambungan ayat tadi yang saya koma tu, Allah kata apa? La tahzan innallaha ma'ana. Fa'anzalallahu sakinatahu alaih. Dua-dua tenang. Wa ayyadahu bijunudin lam tarawha. Maka kami hantar tentera kami yang kamu tak nampak tentera kami. Siapa dia? Tanah Jerluh. Tanah Jerluh tu. Nah, dia naik lagi bro. Dia angkat kuda dia. Dia jatuh. Dua-dua jatuh. Kuda dia terterak. Dia pun terterak. Bangun balik dengan kuda dia. Pacu balik. Angkat. Dia kata jarak dia bukan aku kata jauh. Dalam sirah dia sebut. Bukan kata jauh. Aku boleh dengar Muhammad baca ayat. Aku boleh dengar Muhammad baca ayat Quran. Dia kata ayat lah. Tapi nak abang kata Nabi baca doa, baca ni. Yang kita duk baca tu lah. Nabi baca untuk memelihara diri Nabi. Makna kata dia dengar bukan jauh. Dekat. Angkat saja. Jerluh sekali lagi. Terak jatuh kedua-dua dia. Bila terak kedua-dua dia jerakah dekat kuda dia. Ni saya cerita satu-satu. Penulis tu tulis jerakah. Bukan jerakah lah. Dia jerit, saya kata jerit lah. Tadi dia tak kata jerit, saya tak kata jerit lah. Jadi dia kata dia jerakah kat kuda dia. Kuda dia pun bangun balik. Dua-dua ligan balik. Bila kali ketiga beruk jadi macam tu balik, dia jerit nama Muhammad. Dia kata Muhammad berhenti. Maka Nabi pun berhenti. Opatin berhenti. Ujung sana tu ada taman aku, ada kebun aku punya. Hampir atas sikit daripada ni Muhammad, ada kebun aku. Hang sampai situ nanti, ni Suraqah kata, hang sampai situ nanti, hang sebut saja nama aku, hang minumlah apa yang hang nak buat, makanlah kurma berapa banyak hang nak makan, nak buat bekal ke apa, buatlah. Aku surrender, aku tak mau kacau. Muhammad kata apa? Muhammad SAW bukan seorang yang ambil peluang. Patutnya Nabi kata apa? Suraqah, hang likan aku tadi taram macam nak bunuh aku. Buat apa? Kata bagi terus ladang tu kat aku. Patut dia kata macam tu. Nabi kata, aku tak mau tu Suraqah. Hang balik habaq dekat semua orang, cukup. Jangan kejar aku.
Boleh? Boleh. Mai buat perjanjian dengan Nabi. Nabi bagi tulis dekat dia. Jangan kejaplah. Dia dengan ayat-ayat tu boleh. Ayat-ayat tu orang tahu dia kata dengan ayat tu boleh balik habis. Sementara dia tak ada apa, dia tak dapat apa dengan budak-budak dia balik. Selesai, Nabi terus perjalanan dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Okey, full stop. Asma dia bawa makanan masa bila? Asma dia ditugaskan bawa makanan masa Nabi naik 4-wheel drive tadi dekat Gua Hir Sur tadi tu. Masa Nabi mula starting naik nak bertolak dah, Asma sampai bawa bekalan. Masa tu dia bawa satu, dia tak bawa tali, dia lupa nak ikat dekat Nabi. Yang tu yang dia koyak dia, yang tu yang dia dapat gelaran wanita 2 tali pinggang, satu dia ikat kat baju dia, satu dia ikat dekat kuda unta Nabi untuk bekalan makan Nabi dengan ayah dia. Itu. Maka berjalanlah kedua-duanya terus menuju Madinah, menuju Sinar. Wallahu a'lam. Serta kata. Okey. Nanti sambung perjalanan tu biasanya nanti orang akan cerita macam mana tolak al-badru alaina, sambut yang ni atas pokok kelapa. Kalau sempat kita jumpa lagi insya-Allah. Saya cerita ni mudah-mudahan apa yang saya cerita pertama sekali saya harap semua dapat faham dan hayati. Yang kata bila kita pergi umrah, kita pergi haji ni terutamanya sampai tempat tu tahulah ni benda-benda yang kita duk cerita tadi, kena tabuh, kena tampak, terkeluar subang apa semua tu ni kawasan tu lah yang kita nak tawaf tu. Kena tahulah. Jangan pergi saja-saja, pergi sonok-sonok balik tawaf, tak ada apa. Yang kedua, harap-harap apa yang saya cerita dapat tebus kesalahan saya main lambat tadi. Kena juga lah salah, tak salah. Yang saya yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا ووسع به أرزاقنا ونور به قلوبنا وقبورنا وقبور آبائنا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم والحمد لله رب العالمين. Minta ampun, minta maaf kalau ada salah dan silap. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.